Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, kita berjumpa lagi dalam part 3. Alright, Oracle Application Express, how to build an applications. Okay, sebelum ni kita dah selesai dalam chapter ataupun part 2. Kita dah create forms and also kita dah create reports and a page, something like this yang kita boleh nampak di sini ni. Kita ada home, departments, department form, update dan sebagainya. So for part 3, untuk part 3 ni, kita akan sambung sedikit lagi how to improve forms and report, modify user interface defaults, okay? Dan kita akan habiskanlah sehingga seterusnya. Okay, so kita akan follow this step. Mungkin ada beberapa step yang saya dah terbuat awal, tapi tak apa, nanti saya akan tukarkan nama-nama dia lah. Okay, so kita akan tengok dekat sini. Kita akan improvekan macam mana kita nak improvekan user interface defaults. Okay, kita follow this step. Okay, add SQL report. Kita pergi dekat home. Okay, kita pergi dekat SQL workshop. Okay, kita klik this icon, object browser. Kemudian choose department table, then UI. Okay, so since sebenarnya saya dah buat dua-dua ni, kita just follow je department. Okay, kita pergi dekat UI. Okay, so bila kita dah create UI ni, sepatutnya kita akan nampak create defaults. Okay, tapi since saya dah create UI ni awal-awal, UI default ni awal, jadi kita tak nampak perkataan create defaults tu. So kalau you all first time, you akan nampak lah. Okay, cuma mungkin saya boleh gunakan table demo ni, demo pun semua dah ada. Okay, kalau kat sini kita boleh nampak lah Apex SEL ni ada create defaults. Okay, something like this. Okay, cuma saya tak boleh gunakan table department lah, saya gunakan table lain ni. Kita create the defaults ni. Okay, kemudian dia akan follow step macam ni, create defaults. Okay, so dia akan nampak all the default table kat sini. Kemudian dia ada synchronize. Okay, kita klik synchronize. Automatically nanti dia akan keluarkan objek-objek yang dah jadikan sebagai default dan sebagainya lah. Okay, kemudian kita klik synchronize defaults. Okay, kita klik synchronize default dan nanti kita akan nampaklah semua yang ada dalam ni dia dah ada synchronize. Semua table tu dia dah synchronize. Okay, dan kita klik on the table department, kita apply changes. Okay, kita klik table department kat sini. So kita akan nampak dekat sini dia dah jadi seperti yang ada dekat sini. Okay, so segala apa yang kita nak dekat sini dia akan apply nanti bila kita gunakan UI. Okay, so simple je, just follow this step. Mungkin ada beberapa step yang nampak macam dah terskip sebab saya dah terbuat awal. Okay, contoh kalau kita nak tukarkan nama dia yang atas ni, kita klik dekat department table tadi sekali lagi. Okay, saya ulang semula. Dekat table tadi ni kita klik dekat department. Kemudian kat sini ni klik on the department table. Kemudian untuk setiap kolom tadi ni kita klik kolom ni dan kita tukarkan nama seperti mana yang nampak dekat sini. Kat sini dia tulis department code. Okay, label ni pastikan nama yang berbeza dengan attribute. Sebab attribute dia tadi nama dia adalah DEPT number. Column name tadi adalah DEPT number. So kita tukarkan label dia kepada department code dan kita bagikan dia help text. Maksudnya bila kita buat navigation dia akan keluar this is code of the department. Jadi kita tukarkan setiap column name tadi tu. Okay. Dan bila dah selesai kita apply changes. Kita klik next pula, rename pun sama juga sebab saya dah tukarkan awal-awal. Jadi kita dah nampak dekat sini department names. Okay, this is the department name, apply changes dan LOC dan seterusnya. And this is location. Okay, locations of the departments, apply changes. Okay, so at the end of the day kita akan nampak something like this. Okay, dia akan applykan semua sekali, maksud dia semua nanti dia akan display dalam report. So once kita dah buat report nanti dekat kita punya form, dia boleh displaykan dia punya maklumat tadi itulah, the details ataupun dia panggil kat sini data dictionary. Okay, settle bab tu. Okay, kita create pula the new one kat sini. Okay, create a new department report and form. So dekat sini dia minta kita follow step 1 until 5 dengan pantas. Okay, saya akan buat dengan pantas, so you all akan kita buat sama-sama. So kita go back to application builder. Okay, kita sekarang ni berada dalam dua application. Satu kita punya application yang nama dia sales tadi, yang kita dah create masa part 2 tadi. Okay, dan kita ada satu sample application. So kita double click dekat sales. Kita akan nampak semulalah kita punya form yang kita dah create dalam part 2 sebelum ni. Dia ada departments, dia ada department forms, update and so on.
Okey, kita follow step ni. Kita nak buat pantas-pantas. Okey, kita create new page. Kemudian kita pilih forms. Sebab dia so kita follow step 1 until 5. Okay, just follow je this tutorial. Next. Okay, kita pilih form on a table with report. Ni juga ni dalam step 1 until 5. Okay, kemudian kita klik next. Okay, kita ada sales team saja. Macam biasa, next. Okay, kita pilihlah table apa yang kita nak. Okay, kita katakanlah dalam case ni, dia suruh diminta kita select department. Okay, kita pilih table department. Klik next. Cuma bila sampai dekat sini, yes. Okay, nama ni saya just defaultkan saja dulu. Nanti kita nak delete. So, kalau perlu tukar, kita tukar. Klik next. So, kita akan sampai dekat sini lah. Jadi, bila sampai dekat sini, dia kata apa? Option, do not use tabs. Do not use tabs. Kita jangan gunakan tabs. Okay, klik next. Okay, kita follow juga sample kat sini. Then, follow step 7 to step 15 to create a report and a simple form. Okay, next. Okay, kita pilihlah apa-apa button edit. Next. Okay, sama juga dia akan create satu form kat sini. Okay, tadi dia dah create page, dia dah create report, kemudian dia akan create form. Okay, sama juga nama ni tak tukar, tapi kita kena hafal, kita kena ingatlah nama tadi, form on the department. Okay, next. Okay, department number, primary key, next. Okay, existing trigger macam tadi juga, step 1, step 7 until 15. Okay, location, yes, next, sampailah habis. Okay, so once habis kita akan run. Jadi kita akan dapat satu form yang baru. Okay, ni maksud dia yang baru tadi lah. Jadi kalau kita tengok dekat dekat sini, dia tidak duduk dekat mana-mana tabs. Dia tak kena. So kita boleh klik balik dekat application 104. So kita akan nampak ada penambahan dua page yang baru. Satu report on department. Satu report on department, satu lagi form on department. Okay. So apa yang kita nak buat sebenarnya, kita nak delete semula file ni. Ini contoh macam mana nak delete. Okay, to delete the existing report and simple form, go to sales application page. Macam tadilah, kita go to the sales application page. Kemudian klik department report. Kita klik yang ni tadilah, sebab tadi kita tukarkan nama dia. Kita klik dekat utilities. Kemudian kita klik di delete. Okay, and kita akan nampak dekat sini dia kata permanently delete page. Okay, sama juga macam tadi. So kalau kita run, dah tak ada lah. Okay, so kita back to application 104. Kita ada satu lagi form on department. Sama juga kita nak delete, kita klik klik utilities and then delete. So permanently delete page. Alright, so when kita patah balik kat sini, form yang tadi dah hilang lah. Dua yang kita dah create atas ni tadi ni dah tak ada. Okay, ni contoh macam mana kita nak delete. Okay, next kita delete department form dan sebagainya. Okay, go back to application and run. So error akan keluar lah sebab form tadi dah tak ada. Okay, settle bab tu. Sekarang ni kita nak linkkan to links with a new created department, reports and also form. Okay, so dekat sini ni saya kena create semula form. Okay, supaya kita boleh linkkan semula form tersebut lah. Okay, so kita akan buat contoh dia macam ni. To link. Okay, kita pergi dekat shared component. Okay, kemudian kita select tabs tadi ni. Okay, so yang ini nanti kita akan buat sampel saja. Tapi sebenarnya dia punya navigation dia tak pernah betul. Okay, so kita pilih dekat tab department kat sini. So ada department sini. Diklik dekat tab department. Dia suruh kita klik dekat sini. Tab department. Okay, kita klik dekat department. Okay, dia akan keluar something like this. Dia suruh minta kita tukarkan current page tadi ni. So yang ini yang default. Okay, so kita boleh tukarkan pergi kepada nombor 4 contohnya. Tapi nanti dia punya sequence akan lari. Okay, ini nombor 5 contoh. Okay. Alright. So apabila kita apply changes and kita run semula kita punya application. Okay. Kita pergi balik, kita patah balik dekat kita punya application builder. Kita run, dia akan dapat something like this. Okay, so nampak tak tadi? Employee tadi dia terus pergi dekat department. Sebab tadi kita dah tukarkan current page. Jadi navigation ni telah berubah. Tapi kalau tengok dekat sini macam tak apa nak betul. Macam tak apa nak betul. Jadi tak apa, nanti kita boleh ubah semula. Jadi kalau kata kita rasa macam navigation dia tak betul, kita boleh patah balik, kita ubah semula. Okay, contoh, kita patah balik kepada application. Kita pergi balik dekat shared component. Tab tadi ni, pergi dekat department. Kita ubah balik lah.
Sini tadi sepatutnya 2. Sini tadi sepatutnya 4. Okay. So kita apply changes. And kita patah balik dan kita boleh run semula. So dekat sini dia dah jadi betul semula lah. Nanti. So kita kena apply changes. Kalau tidak nanti dia akan lari. Dia akan berubah. Okay, so sekarang ni dah okay balik. Jadi sekarang ni kena jaga-jagalah. Kita kena jaga-jaga dia punya navigation. Kena pastikan betul. Kita nak pergi ke mana, kita nak tap ke mana, bila dia patah balik dia pergi mana. So apabila masa nak buat nanti masa nak buat sistem ataupun nak buat application, plan properly. Lepas dia klik sini dia pergi mana, dia klik sini dia pergi mana. Jadi kena pastikan dia punya tab tu betul dan navigation dia betul. Okay, settle bab tu. Kita akan pergi kepada yang seterusnya. How to create a list of value. Okay, kita patah balik kat sini. How to create a list of values. Okay, kita follow this tutorial, this sample. Okay, klik dekat shared component. Since tadi pun saya dah buat, tapi mungkin saya bagi nama yang lain. Okay, klik to the shared component. Kita akan klik dekat list of value. Under user interface, dia ada list of values. Okay, klik list of values. Okay, so dekat sini create. So since saya dah ada 2 dah ni, saya dah create awal-awal, tapi tak apalah, saya create yang baru. Kita create. Okay, kemudian kita follow yang ini from scratch. Next. Okay, kita bagi nama lah. So since tadi saya dah ada nama department list ni, saya buat nama barulah. List bahagian. Contoh, tak kisahlah. Bagi nama yang sesuai. List bahagian. Okay, kita follow yang ni. Cuma nama akan beza lah. Nama nanti kena pastikan nama mengikut sistem yang akan dibuat. Okay, next. Okay, so sekarang ni kita dah sampai dekat sini. Kita boleh create the dynamic list value. Jangan yang follow ini, nanti takut salah. Okay, kita klik dekat create dynamic list of value. Okay, ada satu je kita punya workspace. Next, kita pilih table department tadi ni. Okay, so since kita ada table department, kita klik next. Okay, kita nak display apa tadi? Kita akan display department number. Bahagian list. Dan return value pun adalah department tadi. Kalau department tadi kita ada 10, 20, 30 dan 40. Okay, so klik next. Jadi dia akan copy SQL ni. Once kita klik finish, dia akan copy SQL tu dekat sini. Dan last kali kita klik lah button create list of values. Okay, once kita create list of value, dia akan ada satu list of value yang nama dia list bahagian. Ni tadi saya dah bagi tadi lah. So maksudnya yang ini pun saya dah create awal-awal. Jadi kita cuba gunakan yang list bahagian ni. Okay, so macam mana nak create LOV in staff form? Okay, yang pertama kita kena ada form yang nama staff lah. Okay, so since kalau you all tengok dekat sini, dekat saya punya ni, so saya dah ada satu table, satu staff form. So maksud dia, kalau tak ada kita create, kalau dah ada kita gunakan sajalah. Okay, contoh kat sini tak adalah nama application ataupun kita punya form yang nama dia staff. Okay, kita cuba create. Okay, contoh kita create satu page, kita create dengan pantas form. Next, kita ambil form on a table or view, contoh. Okay, kita klik next. Sales team, next. Table dia tadi apa dia lah? Employee. Okay, next. Okay, nama ni kita tak payah tukar. Kalau kata kita boleh ingat, kita tukar lah tadi. Kalau tak kita tukar lah. Kalau kita boleh ingat, kita ingat. Okay, staff contohnya. Next. Okay, kita gunakan existing table tadi. Ini saya bagilah staff new. Okay, sebab dah ada banyak sangat ni kat sini ni. Okay, next. Kita gunakan employee number, existing trigger, next. Okay, kita follow juga next. Ini dah buat sebelum ni dalam part 2. Next. Okay, after page, ni terpulang lah. Kita go. Ni pun navigation kena hati-hati. Bila nak main dengan navigation nanti kena hati-hati. Selepas kita submit ni, dia nak patah balik ke mana. Bila kita cancel button, dia nak pergi mana. So, yang ini pun nanti kena try and error. Nak pergi page mana, kena plan properly. Okay, next. Dah settle, finish. Okay, kita cuba run page tadi ni. Jadi sekarang ni kita dah ada satu page yang nama dia. Tadi saya dah buat dah staff tapi saya dah delete. Okay, saya buat staff new kat sini ni. Okay, ada satu table staff new. Saya run semula. Okay, so kat sini. Jadi sekarang ni kita nak masukkan list of value dekat department number ni. Jadi kita tak payahlah nak tulis 10, 20 dan sebagainya. Kita just masukkan list of value. Okay, cara dia macam mana?
Okay, kita pergi dekat the next step is kita pergi dekat staff form tadi ni. Go back to application 104. Pergi dekat staff form tadi ni. Okay. Right, so pergi dekat department number. Kalau kita tengok kat sini ni, dia ada department code. Dia suruh kita cari department code. Tapi kita punya department number, just klik department number. Okay, double klik dia suruh double klik kat sini. Ni double klik. Okay, so kita kena tukarkan dekat sini. Names dia tadi ni, select list dia adalah pop-up LOV. So kalau dia ada LOV lah. So kalau kata kita nak yang mana tadi ni, ada tak LOV saja. So kalau tadi kita ambil pop-up LOV, list of value. Dan kita tukar yang ada dekat sini, list of value. So list of value kita adalah, kita ambil inilah tadi, list bahagian. So terpulang, kalau kita dah ada banyak list, dia akan ambil. Tapi kita pilihlah mana yang kita nak. Okay, yes. No, yang lain kita boleh follow. Kemudian apply changes. Okay, propose. Kemudian kita boleh klik run semula. Kita klik run. So automatically nanti dekat sini dia akan keluar satu what we call as a list of value. Jadi biar kalau kita nak, kita just boleh klik sahaja. Okay, so itu contoh. Okay, macam mana kita nak create list of value kat sini. Jadi mungkin tempat-tempat yang sesuai, kita nak create list of value, kita boleh create. Contoh kalau nama lah, tapi kalau dah nama tu dah beribu-ribu tak sesuai lah. Tapi kalau setakat 5, 6, 10 tu boleh lagi klik untuk nama ni kita buat list of value. Tapi kalau dah banyak tak sesuai. Okay, so maksud dia kena plan properly. Okay, macam mana kita nak buat, apa kita nak buat. Jadi so for your project, saya harap nanti you all boleh plan sebaik yang mungkin untuk jadikan satu sistem yang bagus. Okay, dan ini adalah sebahagian sahaja contoh. So mungkin coming soon saya akan buat another video untuk terangkan mungkin features yang lain, kaedah yang lain, cara yang lain. Tapi sambil-sambil itu juga nanti saya akan supply dengan video-video yang lain. Okay, so saya rasa cukuplah untuk hari ini. Untuk part 3. Okay, kita dah habis, kita dah follow tutorial yang ada dekat dalam ni. So hopefully you all boleh follow semula. Kalau tak faham mungkin boleh go back, tengok mungkin ada yang saya buat laju, tapi dia all boleh buat slow-slow, fahamkan balik, try and error. Sebab kadang-kadang ada benda yang kita dah create tu, kita tak boleh nak patah balik, kecuali kita delete. Okay, so selamat mencuba. Jadi kita stop kat sini untuk part 3. Hopefully kalau ada part 4, kita jumpa dalam part 4. Kalau tak ada, nanti saya akan supply macam yang saya ada janji tadi, video-video yang lain dalam format yang lain lah. Okay, so setakat ni sekian, terima kasih. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.